إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan masing-sama meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang yang bertakwa di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Imarahkan Rumah Allah. Sebelum itu, mimbar mengambil kesempatan untuk mengingatkan sidang jemaah sekalian untuk mengambil maklum berkenaan dengan peningkatan kes jangkitan penyakit berjangkit HFMD dalam kalangan kanak-kanak di wilayah Persekutuan. Justru sebagai ibu bapa, bersama-samalah kita mengambil langkah waspada dengan memantau tahap kesihatan anak-anak supaya tidak ada gejala-gejala penyakit ini sebelum dihantar ke pusat asuhan, tadika dan sekolah. Di samping itu, elakkanlah membawa anak-anak kecil ke tempat-tempat berisiko berlaku penularan jangkitan HFMD seperti taman permainan awam dan bertindak segera melaporkan kejadian kes HFMD yang berlaku di taska, tadika dan sekolah kepada pejabat kesihatan daerah berhampiran untuk tindakan kawalan. Sidang jemaah yang berbahagia, dalam sejarah Islam, institusi masjid merupakan paksi umat yang sangat penting. Ia bukan sahaja sebagai lambang syiar Islam, tetapi ia juga menjadi lambang perpaduan ummah. Bahkan telah dijadikan asas dalam pembangunan masyarakat Islam dan negara. Ini menunjukkan bahawa masjid berfungsi sebagai satu institusi terpenting dalam memenuhi keperluan manusia, terutamanya dalam memperkukuhkan pengimarahan masjid demi melahirkan umat yang dapat memartabatkan Islam di mata dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya sahaja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, yakni dengan adanya sifat-sifat yang tersebut maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Agenda dakwah kepada seluruh umat Islam ataupun seluruh umat manusia adalah tanggungjawab yang utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap umatnya. Ini sangat berkait rapat dengan fungsi masjid, sehinggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu asas ketika pembinaan Masjid Quba sebagai bukti kepentingan institusi ini terhadap pemantapan akidah, pembentukan akhlak, pentadbiran negara dan pelbagai lagi, sehingga menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik di Madinah. Melihat kepada situasi hari ini, institusi masjid haruslah digiat dan disemarakkan dengan aktiviti-aktiviti dakwah dan penerapan ilmu melalui kelas-kelas pengajian, kelas bimbingan agama dalam berbagai lapisan umur dan golongan. Bahkan lebih daripada itu, ia turut menjadi pusat kebajikan dan pengukuhan ekonomi. Selari dengan perkembangan semasa, institusi masjid juga mestilah sentiasa kreatif dan inovatif dalam menepani cabaran dakwah masa kini sebagai menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya menerusi surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwal a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud,
Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka, yang ini engkau suruhkan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Era kecanggihan teknologi pada hari ini menyaksikan renggangnya hubungan sesama insan dalam masyarakat akibat terlalu banyak masa dihabiskan dengan alatan dan peranti elektronik. Meskipun wujud media baharu yang pelbagai di media sosial, namun kesannya tidaklah sama dengan hubungan yang terjalin secara fizikal dalam kalangan masyarakat. Cabaran ini perlulah disahut oleh umat Islam untuk menjadikan institusi masjid sebagai medium mempereratkan hubungan sesama insan dan mempertautkan tali persaudaraan melalui penglibatan semua pihak di dalam program pengimarahan masjid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wabak pandemik COVID-19 telah menjadi ujian terbesar terutamanya dalam pengimarahan masjid. Pematuhan terhadap norma baharu yang meminimumkan hubungan fizikal bagi memutuskan rantaian penyebaran wabak ini yang turut melibatkan aktiviti-aktiviti pengimarahan di masjid. Kini seluruh dunia termasuk negara kita telah berjaya mengawal wabak ini dengan baik dan menuju ke fasa endemik dengan memberikan kelonggaran SOP terhadap aktiviti-aktiviti pengimarahan di masjid. Sesungguhnya sebagai hamba Allah, kita semua mestilah bersyukur kepadanya kerana telah mengembalikan peluang untuk mengimarahkan semula masjid setelah hampir 2 tahun kita terbatas untuk melakukannya. Justru sahutlah seruan azan yang dilaungkan. Hadirkanlah diri untuk bersama-sama mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan surau, serta rebutlah ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Rendukan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang berjalan kaki membelah kegelapan malam menuju ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Mengoptimumkan fungsi masjid dan surau bukanlah tugas yang mudah. Peranan jawatan kuasa karya amat penting dalam memastikan rumah Allah ini terus diimarahkan. Justru, perbanyakkanlah program-program yang berimpak tinggi dan dapat memberikan kesedaran serta minat kepada anak-anak karya, terutamanya anak-anak muda, agar tidak gentar ataupun tidak gerun dengan masjid dan surau. Bahkan menjadi jemaah yang boleh menarik orang lain untuk turut hadir mengimarahkan rumah Allah. Malah mereka juga mempunyai perasaan sayang dan cinta yang sangat mendalam kepada masjid dan surau. Gunakanlah segala saluran termasuklah menggiatkan promosi program dan aktiviti pengimarahan melalui media-media sosial. Di samping itu, santunilah anak-anak karya dan masyarakat, biarpun dari luar kawasan tanpa mengira bangsa, kaum dan agama, untuk menzahirkan betapa masjid dan surau ini sangat dekat dengan kehidupan mereka yang boleh dikunjungi. Termasuklah program penyampaian sumbangan dan pemberian juadah makanan, supaya dana masjid dan surau dapat digunakan untuk manfaat seluruh masyarakat. Jawatan kuasa surau ataupun masjid juga perlu bekerjasama dengan jawatan kuasa karya di surau-surau di bawah pengurusan mereka dalam usaha untuk menarik minat masyarakat mendekati dan mengimarahkan masjid dan surau, di samping melibatkan diri dengan semua program yang dianjurkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, hayatilah beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, masjid berfungsi sebagai satu institusi terpenting dalam memenuhi keperluan umat manusia. Perkukuhkanlah pengimarahan masjid untuk melahirkan umat yang dapat memartabatkan Islam di mata dunia. Kedua, semarakkanlah aktiviti-aktiviti dakwah dan penerapan ilmu melalui kelas-kelas pengajian, kelas bimbingan agama dalam pelbagai lapisan umur dan golongan, serta jadikannya ia sebagai pusat pengajian ataupun pusat kebajikan untuk pengukuhan ekonomi masyarakat. Ketiga, sahutlah seruan azan yang dilaungkan. Hadirkan diri untuk bersama-sama memberikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan surau, serta rebutlah ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersamalah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 36 hingga 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع فيذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والآصال رجال لا تلحيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutamanya sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingati nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Ibadah itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan memberikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyyis suhati ajma'in wa 'an at-tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya akramal akramin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawabit taufiq wal hidayati was sihhati was salamah. Malikana kebawah dulu yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Rituddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika kebawah dulu yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma 'aizil islam wal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pengurusan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PBZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di pusat pengurusan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu.
jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah maut dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, jadikanlah juga kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur, amanah, berintegriti, tekun dan berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Peliharalah kami dari melakukan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, penyelewengan dan penipuan yang boleh membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah.